Shalom semuanya. Kami shalom. Kita bersyukur hari ini kita masuk ke bulan yang baru, yaitu bulan Maret, di minggu yang pertama di mana kita ada perjamuan kudus. Mari saudaraku, saya ingin mengajak kita semua, kita pejamkan mata kita sejenak. Kita mengenang kebaikan Tuhan. Kita mengingat kasih-Nya Tuhan dalam hidup kita, di mana Dia telah menebus segala dosa kita, membayar lunas segala pelanggaran kita. Karena hari ini adalah hari yang spesial untuk kita semua. Minggu pertama di bulan Maret, kita memperingati akan kematian Tuhan Yesus buat kita semua, di mana Dia mengadakan perjamuan terakhir Dia bersama dengan murid-muridnya. Saat ini kita ingin mengingat kembali kasih-Nya Tuhan. Jangan pernah kita lupakan kebaikan Tuhan. Bapa, Engkau baik. Ku takkan lupa kasih, ku takkan lupa anugerah. Kita angkat pujian ini dalam bahasa Mandarin. 我们用中文来唱这首诗歌。我们要思念主对我们的爱，纪念主对我们的恩典。他愿意来到这个世界，为我们而死，
钉在十字架，赎我们的罪。主啊，我们感谢你，我们永不忘记你对我们的爱，我们永不忘记你对我们的恩典。是耶稣的爱，是耶稣的良善，拯救了我，因他的慈爱高过诸天，他的心是很慈爱赐给我们，他的慈爱是奇妙的伟大。我们来高声来大唱，我永不忘记主的爱。我们来思想主对我们的爱。Mari kita ingat kebaikan Tuhan. Mungkin kita sering menyakiti Tuhan tanpa kita sadari. Dalam perbuatan kita, perkataan kita sering menyakiti hati Tuhan. Pagi hari ini saudaraku, mari kita kembali kepada Tuhan, kembali ke hadapan Dia. Ingat kembali kebaikan Tuhan, kasih-Nya Dia yang rela menebus kita semua mati di atas kayu salib, membayar lunas segala dosa kita. Begitu besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Ucapkan terima kasih-Mu, ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku takkan lupa kasih-Mu, ku takkan lupa anugerah-Mu di dalam hidupku Tuhan. Engkau begitu baik dalam hidupku.
Dengan lembut kita angkat puji. Ku takkan lupa kasih-Nya. Rasakan hadirat Tuhan. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia meluka setiap kita. Dia meluka. Dia meluka. Dia puaskan. Dia puaskan. Hanya kata
di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing Tuhan. Karena Engkau ada dimanapun kami berada. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang begitu mengasihi kami semua Bapa. Kami tidak akan pernah sekalipun lupa akan kasih-Mu dan anugerah-Mu. Dan kami berani mengatakan di hadapan-Mu, kami tidak pernah menyesal mengenal Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dan saat ini juga saatnya kami ingin bersorak-sorai bagi nama Engkau Tuhan. Kami ingin memuji dengan pujian penyembahan kami kepadamu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita, saudara kita semuanya yang ada di tempat ini dan maupun yang ada berada di rumah, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi buat Tuhan kita. Haleluya saudara. Allah kita begitu besar kasihnya dalam hidup kita, amin. Oleh sebab itu pada pagi hari kita mau besarkan nama Tuhan kita, agar setiap orang yang di luar sana yang belum mengenal Tuhan tahu siapakah Yesus kita, amin. Haleluya. Kita dengan pujian kita mau dengan semangat kita memuji Tuhan kita, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Kalau kita akan pujian, besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Katakan, oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Tiap orang patut tahu siapa Yesus Dia. Orang patut tahu, tiap orang patut tahu, tiap orang patut tahu siapakah Yesus. Kalau katakan tiap orang patut tahu, tiap orang patut tahu, tiap orang patut tahu, tiap orang patut tahu siapakah Yesus. Siapakah Dia? Yesus kebang kuasa, bintang fajar yang mulia. Dia
perbuatan kita, lewat perkataan kita, mereka tahu siapakah Yesus kita. Amin. Oleh sebab itu saudara, kita jangan pernah berhenti kita memuji Tuhan kita dengan pujian, dengan semangat kita, dengan spirit kita mau katakan Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Yang bersifat yang berbentuk kehadiran-Nya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dapat keselamatan pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Yang pencipta dunia ini, yang berbentuk kehadiran-Nya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dapat keselamatan pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Katakan Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini, yang berbentuk kehadiran-Nya datanglah, mari bersyukur padanya. Bukan bersuka bernyanyilah, dapat keselamatan pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Katakan Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, semuanya besar. Haleluya. Kami saudaraku, luar biasa saudara, yang melihat begitu antusiasnya saudara memuji Tuhan kita. Bagi saudaraku yang berada di rumah, saya juga merasakan bahwa saudara pasti dengan antusias memuji memuliakan Tuhan kita. Amin. Mari saudara, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita tundukkan kepala kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Bukan dengan barang yang fana Tuhan Engkau membayar segala dosa kami, juga bukan dengan emas dan perak Engkau menebus segala dosa kami, tapi dengan darah-Mu yang mahal Tuhan, Engkau menebus kami, Engkau membayar setiap kami Tuhan. Kami yang lama sekarang sudah menjadi yang baru Tuhan. Biarlah Engkau pakai seluruh hidup kami menjadi alat-Mu ya Bapa, agar lebih banyak lagi orang melihat diri kami, perbuatan kami, perkataan kami, mereka bisa mengenal-Mu ya Bapa. Bukan dengan barang fana, Engkau membayar dosa kami. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku,
indah dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu yang Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini。用嘴来唱述诗歌，不是用世界的东西，你赎回了我们的罪过。不是用世界的东西，你赎回了我罪过，是用贵重的宝血，没有瑕疵，一切点。不是用那黄金白银，你救回了我生命，是因你完整的爱，极伟大的牺牲，我生命死去。并丢弃了旧有的生活方式，那些都是白费力气，并且不再有意义。今生生命我放弃在期盼献给你呀，上帝，让我能成为个有如你所期望的人。 Mari saudara aku kita angkat semua bagi berdiri angkat pujian. Ku telah bagi dan tinggalkan cara hidupku yang lain, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu yang Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami merindukan kehendak-Mu, keinginan-Mu yang terjadi dalam hidup kami, sehingga roh, tubuh, jiwa kami terpelihara sempurna di dalam Tuhan. Engkau menguatkan, Engkau menjamah setiap kami Bapa. Kami rindukan setiap anak-anak-Mu di tempat ini mengalami lawatan khusus oleh Tuhan di pagi hari yang indah ini. Amin. Karena kami mau hari ini menjadi hari yang sungguh-sungguh spesial bagi kami Tuhan. Yes. Kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Tidak ada hal yang lain yang kami inginkan selain kami bertemu dengan Engkau ya Tuhan kami. Lewat pemberitaan firman-Mu di pagi hari ini, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu yang hidup dan berkuasa, kiranya mengubah, menjamah setiap kami. Amin. Sehingga kami ada satu pembaruan hidup, semakin serupa berkenan kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hamba-Mu di depan. Kami tidak lebih dari siapapun. Tapi jikalau Tuhan memberikan anugerah, kesempatan bagi kami untuk memberitakan firman-Mu, itu adalah ucapan syukur kami, kebanggaan kami. Terima kasih untuk waktu yang Kau sediakan bagi kami Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Mari orang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara. 大家请坐。 Shalom. 平安。 Apakah Bapak Saudara merasakan sukacita dari Tuhan? Amin. 是否今天大家觉得很喜乐呢？ Saya percaya semua jemaat gereja Presbyterian diberkati oleh Tuhan sepanjang minggu ini. 我相信我们大家长老会的弟兄姐妹们都是被上帝祝福。 Dan saya melihat pekerjaan Tuhan bagi tiap-tiap kita, Bapak Ibu Saudara. 我也看到上帝的作为在我们的大家的身上。 Saya melihat Bapak Ibu Saudara sehat semua. Itu puji Tuhan luar biasa, 我 Bapak Ibu 看 Saudara. 到大家都是很健康，这是感谢主。 Bahwa sampai saat ini Tuhan menolong, amin. 直到现在，神依然在帮助我们，阿门。 Tuhan memberkati setiap kita, itu semua kita syukuri atas anugerah kebaikan Tuhan bagi 上 kita. 帝祝福我们，就是从以前到现在一直在祝福我们，这是我们要感恩他的。 Oleh karena itu dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, itu menjadi harusnya kita gunakan untuk mengenal dan memahami Tuhan kita dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu Saudara. 所以，上帝给我们的这些时间，就是要我们来好好来使用，来赞美他，来感谢他。 Jika setiap hari Tuhan berikan kepada kita, 如果每一天上帝赐给我们， kita justru juga harus punya kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan setiap hari dalam hidup kita. 那我们也是要每一天有这样渴慕的心来与他同在。 Seperti itulah seharusnya Kristen yang bertumbuh, Kristen yang berkembang, Bapak Ibu. 这就是真正的基督徒。 Mari kita akan belajar kepada firman Tuhan 我们今天要来学习一个 dari 经文， Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. 在马太福音第25章第1到第13节。 Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan 13. Ini sebuah cerita yang barangkali sering kita dengar. 可能这些故事我们已经有听到了。 Kita akan baca bergantian Bapak Saudara dari ayat 1 bergantian sampai ayat 13. Saya akan mulai. 我们用起义的方式来念。 Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Sekarang ayat berapa ya? Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ.
Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Ayat 13 kita bersama-sama. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. 马太福音的第25章第1到第13节这里说，那时天国好比10个童女拿着灯出去迎接新郎，其中有5个是愚拙的，5个是聪明的。愚拙的拿着灯却不预备油，聪明的拿着灯又预备油在器皿里。新郎迟延的时候，他们都打盹睡着了。半夜有人喊着说：“新郎来了，你们出来迎接他。”那些童女就都起来收拾灯。愚拙的对聪明的说：“请分点油给我们，因为我们的灯要灭了。”聪明的回答说：“恐怕不够你我用的，不如你们自己到卖油的那里去买吧。”他们去买的时候，新郎到了，那预备好了的同他进去坐席，门就关了。其余的童女随后也来了，说：“主啊，主啊，给我们开门。”他却回答说：“我实在告诉你们，我不认识你们，所以你们要警醒，因为那日子那时辰你们不知道。” Amin. Ya, demikian pembahasan firman Tuhan Bapak Saudara. 我们就读在这里。 Saya beri tema hari ini adalah hidup untuk zaman yang akan datang. 今天的题目就是我们活在这时代，这要来的时代。 Sesuatu yang kita lakukan, persiapkan dari sekarang, masa kini untuk sesuatu ke masa depan, Bapak Saudara. 就是我们现在预备，我们现在准备的，就是要为我们的将来。 Nah, suatu kali Washington Post atau semacam artikel seperti itu mengingatkan tentang insiden tragis yang dialami oleh kapal Titanic, Bapak Saudara. 有之前的报纸有提过，就是台达尼的这一个大船。 Saya rasa semua kita tahu ya kapal Titanic ya. 我相信我们大家都听过了这个 Nah, 台 di 达尼。 ruang kendali itu petugas sedang sibuk menjalankan tugasnya. 在里面，这些船人，他就是水手人，他是在那边在忙着， Telepon berdering, 手机一直响， 1 menit berlalu. 1分钟过去， Angkat. 没有人去接。 Pada menit kedua, si petugas tidak mau diganggu karena terlalu sibuk. 第二个分钟也是响了，但是这些人他们也是不睬。 Menit ketiga pun berlalu begitu cepat. 第3分钟也响了，也是这样过去。 Setelah si petugas selesai dengan tugasnya, 当这些已经忙好的时候， barulah ia mengangkat telepon yang pesannya berbunyi demikian. 他才接了这个电话。他的是这样的。 Ini tempat pengintai pada haluan kapal. Gunung es persis di depan. 这是他们是在那边是看顾这些这在那边海上的，他就告诉他，在你的前面有一个大山，是这个冰块的大山。 Lalu mereka katakan, putar haluan. 他说你要转， Dengan cepat si petugas ke ruang kendali tetapi sudah terlambat. 然后这个人就快的去转，但是已经迟了，太迟了。 Kebanggaan segala lautan itu, kapal Titanic itu pun menabrak gunung es dan kemudian menewaskan 1.600 jiwa. 这个豪华的泰坦尼这个大船呢，它已经撞了这个山了，它就沉下去了，死了1600个人。 Andai si petugas menanggapi telepon itu, 如果刚才这个人接了这个电话的时候的话， mungkin film Titanic tidak akan ada, Bapak Saudara. 可能这个泰坦尼的影片是不会有的。 3 kesempatan dilewatkan dan ketika hendak menanggapi panggilan itu sudah terlambat. 3次给他机会，但是他却没有去接这个电话。但是当他接的时候，已经太迟了。 Nah, hal yang sama kerap terjadi dilakukan oleh banyak anak Tuhan saat mendengar suaranya. 也一样，
当我们这些神的儿女，上帝已经给了我们机会，我们却不领受。 Kebanyakan dari kita sebenarnya sudah mendengar jelas apa yang dikatakan, apa yang menjadi peringatan dan kehendak Tuhan. 其实我们已经知道，我们已经听过了上帝的劝告，上帝的这些劝告， Tetapi kerap kali kita melupakan atau mengabaikan semua itu. 但是我们却依然的忘记了，依然的不理睬。 Ini yang harus kita benar-benar perhatikan pagi hari ini, Bapak Saudara. 这是我们今天早上要去关注的这一 Ayat 件 yang 事。 kita baca tadi ini menjadi sebuah peringatan oleh Tuhan kepada kita 我们刚才所读的经文，就是今天是上帝要提醒我们， bahwa akan ada masa depan yang perlu kita persiapkan. 就是会有将来我们要预备的。 Ini bukan berbicara tentang masa depan 60 tahun, 70 tahun atau 80 tahun lagi, bukan, Bapak Saudara. 这不是讲要等60年、70年或者80年的将来，不是。 Tetapi berbicara masa depan yang semua orang akan masuk ke sana. 但是这是讲到我们将来一定会达到的这个地方， Entah di dalam suatu kehidupan kekal atau di dalam suatu kematian kekal. 不只是在永恒的生命，或者在永死的生命， Itu tergantung pilihan kita saat ini. 这是我们的选择。 Itu sebabnya perlu kita persiapkan, Bapak Ibu Saudara. 所以这个我们要预备好的， Supaya suatu saat kita tidak terkejut dan merasa ini sudah sangat terlambat. 直到当我们遇见了这个事情的时候，我们不会感到惊慌，因为我们已经预备好了。 Dan kita tidak menemukan atau kita tidak mendapatkan apa yang kita rindukan itu lagi. 然后我们就不会再遇见了我们之前所喜爱的东西了。 Lalu apa yang harus kita lakukan, Bapak Saudara, untuk mencapai kepada kehidupan yang akan datang itu? 那我们要预备什么东西呢？ Nah, yang pertama adalah yang perlu kita perhatikan, persiapkan diri dengan ketekunan. 就是第一，我们要预备好我们自己，就 Di sini 是 firman Tuhan menuliskan kepada kita bahwa ada dua perbandingan, ada dua kelompok gadis, Bapak Saudara. 因为刚才我们所读的经文，这里有两个不一样的，就是同理，两个不一样的同理。 Nah, sekelompok disebut sebagai gadis-gadis bijaksana. 有一派是聪明的， Dan satu kelompok lagi disebut sebagai gadis-gadis yang bodoh. 然后有一组是愚拙的。 Bodoh di sini bukan bicara tentang ketidaktahuan seseorang tentang sesuatu dalam ilmu pengetahuan, bukan itu, Bapak Saudara. 愚拙的意思不是在我们我们上学的时候就是这样笨的女人，不是这样的笨， Atau 不是这样的 bijaksana 愚拙。 jadi seperti orang yang jenius, pintar dan lain sebagainya. Bukan itu yang dimaksud, Bapak Saudara. 或者这个聪明就是在我们学校我们就是很厉害，排第一的这个聪明，不是这个聪明。 Karena Tuhan tidak pernah merendahkan orang seperti itu. 因为上帝从来没有看扁这些聪明或者愚笨的人的。 Tetapi kalau Tuhan pakai istilah bodoh di sini, 但是如果上帝用了这个愚拙的时 berarti 候， ada sesuatu yang Dia mau tampakkan, yang mau tunjukkan kepada kita orang percaya supaya kita memahami apa maksud Tuhan. 意思就是上帝要让我们了解，让我们知道他的意思是什么， Mengerti kehendak Tuhan, 直到我们明白他的旨意， melakukan bahkan kehendak Tuhan. 去行他的旨意。 Nah, sebenarnya dua kelompok ini sama-sama, Bapak Saudara, perhatikan baik-baik ya. 其实这两对是一样的， Sebenarnya dua kelompok ini sama-sama ingin menyambut mempelai pria dalam pesta perkawinan. 其实这两组是一样的，是同等的，是要来迎接新郎的。 Artinya mereka ini ada di dalam suatu komunitas di mana mereka sedang menantikan seorang mempelai. 意思就是他们就是10个人在一组里面，就是要迎接这个新郎的。 Mereka tahu bahwa akan ada datang mempelai, Bapak Saudara. Jadi siap menyambut seperti itu. 他们知道又来的这个新郎，所以他们要预备好。 Tetapi kelompok gadis-gadis bijaksana menyiapkan minyak sebagai persediaan untuk lampu mereka. 但是这个聪明的这个童女，他们就预备好了他们的油。 Nah, dalam hal ini sangat jelas terlihat bahwa gadis-gadis bijaksana ini lebih mempersiapkan segala sesuatu untuk masuk dalam pesta perkawinan itu. 所以很清楚，这个5个童女，聪明的童女，他们已经预备好了
这个灯、这个油，就是要来迎接，要同在，要和这个新郎同在这个宴席里面。 Selain mereka punya lampu, mereka juga punya stok minyak. 不只单单有这个灯，但是他们也有这个油。 Stok minyak yang akan dipakai nanti apabila minyak yang di dalam lampu itu sudah habis, Bapak Saudara. 就是他们有这个库存，有这个油要预备好。如果这个灯灭的时候，他们还有这个剩下的油。 Nah, lewat perumpamaan ini juga Tuhan Yesus memberikan gambaran tentang kerajaan sorga yang dinyatakan kelak. 从这个比例，上帝就是要让我们了解天国，我们要进入这个天国将来是怎样的，这是怎样的。 Dan sebenarnya juga ayat ini masih berkaitan dengan pasal 25 ini masih berkaitan dengan pasal 24 sebelumnya, Bapak Saudara. Kalau Bapak Saudara baca di sana, itu tentang akhir zaman, keadaan sebelum akhir zaman dan hal-hal yang terjadi pada saat itu. 如果我们读的时候，如果再读下去的是上半节就是24章的时候，我们读下去的时候，就是讲到世界末日要到来的时候，我们将会怎样来预备这些东西。 Nah, Tuhan Yesus memberi peringatan kepada para murid. 耶稣就是用这个方法来告诉他的门徒们， Dan memberikan gambaran tentang kerajaan surga itu. 也让他的门徒们了解将来这个天国是怎样， Bahkan hal-hal yang mesti dipersiapkan untuk masuk ke sana, Bapak Saudara. 也让他们知道要预备好什么来进这个天国。 Nah, peringatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini 耶稣给的这个劝告呢， menjadi peringatan juga kepada kita saat ini, Bapak Saudara. 也是提醒了我们到这个时代的人， Bahwa menyiapkan segala sesuatu yang menyangkut kepada kehidupan surga itu sangat penting. 就是要预备好这些要进天国的事情，就是很重要的。 Kebanyakan kita saat ini, Bapak Saudara, hanya memikirkan bagaimana masa depan kita di dunia ini. 我们在世上的人，就是一直想预备好将来的事情而已。 Ya, hal itu pun sebenarnya juga tidak masalah. 这不是一个问题，不是。 Tapi seberapa banyak di antara kita yang justru juga mempersiapkan suatu kehidupan yang kekal nanti. 但是有许多人呢，要预备这些将来要进入天国的事呢。 Untuk mempersiapkan kehidupan yang di dunia ini saja, kita begitu habis-habisan berjuang setengah mati, Bapak Saudara. 在预备好，就是在这个世界的将来，我们就已经拼了命了，在打拼了。 Mungkin mereka menabung banyak-banyak 可能他们就是存钱， supaya kehidupan masa tuanya lebih tenang dan aman, tentram. 他们存了很多钱，就是当他们老的时候，他们可以享受。 Tetapi jauh di dalam hati, Bapak Saudara, pernah nggak memikirkan atau berpikir bagaimana kehidupan setelah ini? 但是在他们深处心里面，他们是否有想到将来的要进入天国的，他们已经预备好了吗？ Apakah kita mempersiapkan diri sampai ke sana? 是否我们已经预备好要进去 Banyak 天国了 orang 呢 tidak？ suka berbicara tentang ini, Bapak Saudara. 其实我们很喜欢讲这个东西，天国的东西。 Yang orang lebih senang tentang kehidupan saat ini. Padahal sebenarnya saya mau katakan bahwa waktu Tuhan, kematian itu sangat dekat dengan kita. 对不起，我们时常就是讲将来在世界的将来是有多么要准备好的，但是我们却忽略了当我们离弃这个世界的时候，我们要去哪里？ Gak ada seorang pun yang tahu kapan dia akan kembali. 没有人知道他何时要去世， Gak ada seorang pun tahu kapan dia berakhir dari dunia ini. 没有人知道他在这个世界上了断的时候是 Nah, itu 什么 sebabnya 时 kita 候。 perlu mempersiapkan diri kita untuk masuk suatu kehidupan yang kekal itu, Bapak Saudara. 所以我们要预备好，我们将来要进入了这个永恒永生 Iman 的生命 kita。juga kita harus persiapkan. Umumnya- Supaya iman itu bukan iman yang biasa. 我们的信心呢，我们也是要预备好，直到我们的信心不是普普通通的一个信心。 Kita belajar dari gadis-gadis ini 我们要从这个同理来学习， karena dari gadis-gadis ini kita melihat bahwa bukan hanya sekedar persiapan biasa, tetapi juga ada ketekunan di dalam mereka mempersiapkan itu. 我们从这个同理身上学习，不只单单我们要
不仅单单我们要预备好，但是我们也是要有勤，我们也要勤劳。 Ya, karena banyak orang bisa mempersiapkan, ya, dipersiapkan suatu kali, Bapak Ibu Saudara. 因为有些人他们有预备， Tetapi untuk mempertahankan sesuatu itu sangat sulit. 但是要仍然的握紧了这个库存的时候，他们却没有准备好， Tidak ada ketekunan alias tidak setia. 就是没有勤劳，就是没有重视。 Nah, itu yang kita lihat dari garis-garis bodong ini. Mereka punya lampunya, tetapi tidak punya minyak untuk stok apabila diperlukan. 在这个泥浊的童女们的身上，我们可以看到他们有这个灯，但却他们没有这个油的库存。如果这个灯灭了，他们就没有油了。 Ya, ini menunjukkan kesembronoan, Bapak Ibu Saudara. Hanya semangat menantikan mempelai, tetapi tidak memiliki ketekunan, tidak ada kesetiaan. 这就代表着他们是等这个新郎预备好了东西，却他没有那个勤劳或者没有这个重视来预备好他们所预备好这个油。 Ibaratnya iman mereka itu iman di awal. Atau mungkin kalau istilah rohaninya kita bilang, kasih mula-mulanya begitu bersemangat, luar biasa. Tetapi selanjutnya apa? 就是说，起初的信心、起初的爱，我们是有那么热心的，但是等久的时候，我们这些东西就已经灭了。 Mereka punya lampu, tetapi mereka tidak punya stok minyak, Bapak Saudara. Artinya, mereka cuma semangat sampai di situ saja. Tidak akan kita temukan kesetiaan, tidak akan kita temukan ketekunan di sana. 他们有灯，却没有预备好这个油的库存，却就是代表着他们没有这个勤劳，没有这个重视。 Dan sebabnya lewat perumpamaan ini, Yesus menekankan perlunya kesetiaan dan siaga sampai Ia kembali. 从这个比喻来说，就是上帝要告诉我们，我们就是要预备好一些这些东西。 Nah, perumpamaan ini menekankan perlunya ketekunan dalam iman, kesiapan rohani mengingat Dia datang pada hari yang tidak terduga. 就是说，我们要预备好我们的我们自己迎接耶稣将第二次来到这个世上。 Ini juga merupakan gambaran kepada kita, Bapak Saudara, bahwa tidak semua gereja siap dengan kedatangan Yesus. 这也是告诉了我们，没有，就是不是全部的教会已经预备好了，要迎接耶稣将到来。 Padahal ini adalah sebuah fakta yang terjadi suatu saat. 其实这个是真实的，将会发生的，耶稣第二次会再来的。 Nah, oleh karena itu sebelum itu tiba waktunya, Bapak Saudara, kita hendaklah menjadi seorang atau menjadi seperti gadis-gadis yang bijaksana itu. Mereka mempersiapkan diri dengan iman dan kemudian mereka memiliki ketekunan dan kesetiaan. 所以，当耶稣还没第二次再来这个世上的时候，我们就是要像这个聪明的童女，他们就是预备好了他们的灯和他们的油。 Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, kalau anak manusia itu datang, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi? 就是说，如果神的儿子来这个世上的时候，是否他会在世上得到信心呢？ Karena mungkin banyak orang cuma semangat, ya saya percaya Yesus, tetapi ketika dia masuk di dalam suatu kehidupan yang berkelanjutan, apa yang terjadi? Dia meninggalkan imannya atau bahkan melakukan perkara-perkara yang tidak menyenangkan hati Tuhan. 因为有很多神的儿女，他们起初他们很热心，他们去行神的旨意，但是不久的时候，他们进入了就是要有一个过程的时候，他们就信心却灭了，他们就去做让神不喜悦的事情了。 Jadi Tuhan mencari ketekunan, kesiagaan, berjaga-jaga dan kesetiaan kita, Bapak Saudara. 所以上帝呢，他是要寻找那些有重视的人。 Nah, sebagaimana gadis-gadis bijaksana ini mempersiapkan diri menyongsong mempelai prianya, maka sebaiknya kita juga mempersiapkan diri, Bapak Saudara. 所以这个5个聪明的童女，他们就是预备好了要来迎接他的新郎。所以我们也是一样，要像这个5个童女，要预备好我们的所要去上帝所要我们预备的东西来迎接他。 Karena sifat kematian itu selalu datang tiba-tiba. 因为死亡是突然间来的。 Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan diri
所以我们要预备好我们自己， Tekun, setia, berjaga-jaga. 我们就是忠心重实的来等。 Sesuai dengan semangat iman kita, maka tetaplah kita seperti itu. 所以我们要用我们的热心，一直仍然坚持的像这样。 Itu namanya tekun Bapak Saudara, bukan berubah-ubah, bukan plim-plam, sebentar semangat, sebentar loyo, sebentar semangat lagi, loyo lagi, begitu. 坚持让我们起初的信心，就是到现在就是不是坚持的意思，不是等下子就灭了，等下子就亮了，不是这样的意思。 Kalau kita sibuk seperti itu ya lama-lama memang kita nggak akan ingat tentang kedatangan Tuhan. Lalu terjadi tiba-tiba. 如果我们是这样的生活的话，突然间灭，突然间亮的时候，这就是我们不预备好的意思。 Persiapkan diri dengan ketekunan. Amin Bapak Saudara. 我们要勤劳预备好我们的这些， Setia dan berjaga-jagalah. 我们要重视。 Yang kedua Bapak Saudara, apalagi yang perlu kita perhatikan untuk persiapan kepada kehidupan yang akan datang itu. 第二呢，我们要预备好 Yang kedua perlu perhatikan kekudusan hidup. 就是我们洁净的生命。 Nah, penggunaan kata gadis-gadis, gadis-gadis oleh Tuhan Yesus menggambarkan perawan suci dengan mempelai prianya. 这个同理的意思就是就是圣洁的这个女孩子是圣洁的女孩子。 Ya, gadis-gadis yang dipakai oleh Tuhan ini sebenarnya menunjuk kepada perawan suci. 就是同理的仪式。 Ya, perawan itu artinya belum pernah menikah dengan siapapun. 同理的意思就是还没结婚的意思。 Nah, yang dimaksud dengan perawan suci ini adalah gerejanya, kita, Bapak Ibu Saudara. 同理就是这个教会了， Dan Yesuslah mempelai pria kita. 然后耶稣就是我们的新郎。 Jadi ini sekaligus membantah ajaran gereja Tuhan yang Maha Kuasa itu, Bapak Saudara. Yang mereka berkata bahwa Tuhan Yesus sudah datang, gitu ya. 这就是有别的教导，就是说，耶稣基督已经来到这个世上了。 Di Tiongkok gitu, Yesus sudah datang di Tiongkok, lalu kemudian dan datangnya bukan seorang laki-laki tapi wanita. 就是耶稣基督已经来了，在那个中国，那个耶稣是女的，女孩子的，不是男的。 Dan lumayan ajarannya sudah sangat berkembang, Bapak Saudara, kalau suka buka internet banyak sekali ajarannya. Jadi mesti hati-hati, 然 Bapak. 后这个教导已经就是传了出去了，已经很多人信了。 Dan mereka benar-benar tekun luar biasa, jauh melebihi dari anak-anak Tuhan masa kini. 他们真真实实的很勤劳、很重视的去做、去相信这些东西呢。 Bapak Saudara kalau punya nomornya, Bapak Saudara akan ditelepon tiap pagi. 如果他们有你的电话的话，他就是每天早上就会打给你， Disuruh masuk kelas belajar. 就是要让你去学习。 Ya, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ini mereka ajarkan bahwa Tuhan Yesus sudah datang. Hanya saja Tuhan Yesus yang datang itu udah bantah satu ya. Tuhan Yesus belum datang. Lalu kemudian mereka berkata bahwa Tuhan Yesus itu datang sebagai perempuan. Maksudnya yang ada di Tiongkok itu perempuan datangnya, laki-laki. 所以我们大家千万要小心。如果这个教导传到了我们千万要小心。他们会讲耶稣基督已经来了，来到这个中国了。其实耶稣基督还没来嘛。然后他也说了，耶稣基督的是一个女的，不是一个男的。 Ya, padahal di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa Dia adalah mempelai pria kita. Kita semua, Bapak Saudara, gerejanya ini adalah mempelai wanita. 所以耶稣基督已经教导了我们，就是他就是那个新郎，我们教会就是他的新娘。 Itu sebabnya gambaran yang dipakai Yesus ini kepada kita menunjukkan bahwa kita gerejanya itu benar-benar memperhatikan kekudusan hidup kita. 意思就是说，我们教会，我们会友们就是要好好来看顾我们的洁净的生活、圣洁的生活。 Karena kita adalah mempelai wanitanya. 因为我们是他的新娘。 Nah, kata kudus ini dalam bahasa Ibrani, Bapak Saudara, sebenarnya dia pakai kata kados ya. Dalam bahasa Ibrani itu kados. 圣洁如果在希伯来文的是意思是 kadosh。 Ya, ini cenderung kata ini yang dipakai dalam Alkitab kalau berbicara tentang kudus. 在圣经时常是用这个 kadosh 的意思。 Nah, kata ini arti yang sebenarnya dari kata ini adalah dipisahkan, dikhususkan. 意思就是
给它分开，就是特别。 Nah, jadi sebenarnya kita gereja atau orang percaya itu sudah dikuduskan dalam arti dipisahkan atau dikhususkan. 意思就是说，我们会友们，就是教会的会友们，已经给它分开了，或者一个特别的， Dimulai ketika Yesus bertahta di hati kita. 就是当耶稣在我们的身上，在我们的身上的时候， Atau ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, 或者当我们接受耶稣是我们的救赎主的时 dan 候， kita menjadi anaknya, 我们变成他的儿子的 sebenarnya 时 dari 候， saat itu kita sudah dipisahkan, dikhususkan, dikuduskan. 从那个时刻，我们已经分开了，也是特别了。 Kita dipisahkan dari dunia ini, kita dikhususkan menjadi miliknya. 我们从这个世界已经分开了，然后我们就是特别是他的儿女了，属于 Namun 他 hal 的。 berikutnya yang perlu kita lakukan adalah masuk kepada pengudusan selama kita hidup. 然后以下的事情，我们就是要好好的照顾我们圣洁的生活。 Ya karena kalau bahasa teologianya itu proses sanctification, ya. Pengudusan proses begitu 意 ya. 思就是我们圣洁的一个过程。 Yang pertama sejak kita dikuduskan oleh Tuhan ketika menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, kita sudah dikuduskan. Tetapi kemudian kita akan masuk kepada kehidupan berikutnya, itu kita juga harus mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan kekudusan itu, Bapak Saudara. 意思就是说，当我们接受耶稣的时候，我们已经有这个圣洁的生活了。但是我们要进入另外一层的时候，我们也是要去做这些圣工。 Nah itu sebabnya kita dipanggil menjadi orang-orang kudus seperti Tuhan kita kudus. 所以我们就是成为了这个圣洁的人了。 Atau dengan kata lain, kita tidak lagi hidup menurut keinginan daging, tetapi menurut keinginan roh. 意思就是说，我们活着不是因为我们的肉身而活了，但是我们是因为灵而活。 Kalau belajar dari garis-garis bodoh ini, mereka tidak mengindahkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. 如果看刚才这个5个遗着的童女的时候，他们就是没有看顾好，没有去预备好。 Kenapa? 为什么呢？ Sangat terlihat jelas bagaimana kualitas mereka menantikan mempelai prianya. 因为从他们的品质，我们可以看到他们没有好好来预备好来迎接他的新郎， Tidak benar-benar mempersiapkan apa yang diperlukan dalam penantian itu. 他们没有去预备好他们所需要的东西来迎接这个新郎。 Barangkali hanya pura-pura dan tidak serius untuk mengikuti pesta perkawinan itu. 可能他们就是假装而已，要去参加这个宴会， Atau bisa pula hanya sekedar ikut-ikutan. 或者他们只是跟着而已。 Hanya semangat apa yang saya katakan ya? Kalau bahasa kasarnya mungkin, ya ini agak jorok gitu ya, panas-panas tai ayam gitu ya. 就是他们就是热心，就是在起初的他们很热心，但是到尾的时候他们就是已经灭了。 Ayo semangat. 起初就是他们来吧，就是很热心的去做， Tetapi tidak ada kontinuitas dari imannya itu, Bapak Saudara. 但是这个热心却没有就是没有不断的继续。 Lalu ketika masuk satu proses kehidupan, itulah yang mengakibatkan mereka tertidur. 然后到一个进入另外一层的时候，他们就睡着了。 Ya dikatakan di situ lalu kemudian mereka tertidur. 在这里说，他们就打盹睡着了。 Ya memang kedua-duanya jenis kelompok ini sama-sama tertidur, Bapak Saudara. 对，这两组都是睡着的。 Tetapi gadis yang bijaksana, 但是聪明的童女呢， mereka benar-benar mempersiapkan keperluannya. 他们已经预备好他们所需要的。 Lalu apa yang kemudian mereka lakukan? Gadis-gadis bodoh ini meminta minyak tetapi tidak diberikan. 然后这个遗着的童女怎样呢？他们就是和这些聪明的童女讨这个油，但是这个聪明的童女却不给。 Terakhir mereka minta pintu dibukakan tetapi sudah terlambat. 然后到最后，他们就是求把门打开，但是已经来太迟了。 Nah itu sebagai orang percaya, Bapak Saudara. 成为相信神的 Kita 人， belajar dari garis-garis bodoh yang tidak memperhatikan kehidupan mereka. 我们要从这些遗着的童女来学习，他们怎样的不预备好他们的生活。
Seharusnya kita memperhatikan kekudusan kita, kekudusan hidup kita sebagai gereja Tuhan. 其实我们要预备好我们就是圣洁的生活的， Sebagai mempelai Tuhan, karena ini adalah sangat penting. 成为神的新娘，我们就是要这个东西是很重要的。 Itu merupakan bagian dari persiapan kita menyongsong kedatangan Yesus. 这就是我们一些我们要预备好的东西来迎接我们的新郎。 Sebab dalam firman Tuhan dikatakan apa? Kerjakan keselamatanmu. 在圣经也说了，我们要追求我们的救赎， Bukan untuk mendapatkan keselamatan Bapak Saudara, tapi apa yang kita sudah dapat itu harus dikerjakan. 不是要 Bukan untuk mendapatkan keselamatan. 不是要得到这个救赎，但是我们要去做去行。 Ya, jadi beda ya. Bukan untuk mendapatkan keselamatan mengerjakan, tetapi setelah mendapatkan keselamatan itu apa yang harus kita lakukan? 就是不是我们要接受这个救赎，我们才去但是当我们接受了这个救赎的时候，我们要去行，我们要 Nah 去 itu 做， yang 我 tadi 们 saya 要去 katakan 做 bahwa 的事 kita 情。 perlu memperhatikan kekudusan hidup kita. 所以我们要好好来看顾我们的这个圣洁的生活。 Karena kita sudah diselamatkan, tetapi orang yang diselamatkan ini harus memperhatikan kehidupan mereka yang kudus dan berkenan kepadanya. 因为当我们已经被上帝赎回了，就是被上帝救的时候，我们就是要好好来看顾我们圣洁的生 Dan 活。 saudara perhatikan beberapa ayat penting di sini. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, 如果我们来看的时候，就是在彼得后书第3章第14 sambil 节， menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha. Menantikan apa? Menantikan kedatangan Tuhan Yesus itu. Supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. 彼得后书第3章第14节这里说：“亲爱的弟兄啊，你们既盼望这些事，就当迎亲，是使自己没有玷污，无可自在安然见主。” Berusaha hidup kudus berkenan kepada Tuhan. 就是我们要活着圣洁的生命，让讨神的喜悦。 Lakukan kebenarannya. 我们要去行他的真理， Supaya ketika Dia datang, Dia menemukan kita itu tidak bercacat, Bapak Saudara. 直到当他来的时候，就是在我们的身上没有得到缺点， Atau proses sanctification kita tadi itu sempurna. 或者刚才我们说的这个过程，就是圣洁的过程是完全的。 Kita mengikuti apa yang Tuhan sudah buat bagi kita. 我们跟随上帝已经在我们身上要我们去怎样做的。 Kemudian yang kedua, Bapak Saudara, berbahagialah hamba, dalam Matius 24 ayat 46, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu karena ketika tuannya datang, ya. 然后在马太福音第24章16节这里说，主人来到，看见他这样行，那仆人就有福了。 Artinya kita tetap di dalam iman kita, tetap di dalam usaha kita mempertahankan kehidupan yang kudus dan berkenan. Waktu itu Tuhan datang, dikatakan berbahagialah kamu. 所以当我们这些人去行上帝所要我们去做的事，这里就告诉我们，我们有福了。 Coba kalau hamba ini sedang mengerjakan hal-hal di luar Tuhan, hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. 但是如果我们去行这些神以外的叫我们去做的事的时候， Dan Tuhan datang, apa yang terjadi Bapak Saudara? 然后神来了，发生什么了呢？ Itu sangat menyedihkan. 太可怕了。 Nah, itu sebabnya selalu kalau ada hari kematian seseorang selalu kita bilang, aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. 所以说，当有个人要死去的时候，他就会用信心的说，我已经奋斗到已经成功奋斗到底了。 Apakah benar demikian Bapak Saudara? 是否是这样呢？ Semoga itu yang terjadi waktu kita mati, benar-benar kita bilang, aku mengakhiri pertandingan dengan baik. 希望当我们死去的时候，我们真的完全的这个愿望，就是我们已经成功的战斗到底。 Kita tidak mati ketika kita berdosa. 我们就是没有死，当我们
Maksud saya, ketika kita berdosa saat itu kita mati, wah itu ampun-ampun, itu maksudnya. Saat sedang melakukan dosa atau saat sedang jauh dari Tuhan, saat itu pula kita kematiannya datang. 就是不是当我们去犯了罪的时候，然后这个死亡就来临到我们了，不是要像这样， Bukan itu perkara yang menjadikan Bapak Saudara. 这个是一个很可怕的事。 Jadi sebenarnya berbahagialah hamba yang dapati Tuhannya menjalankan atau melakukan tugasnya ketika Tuhannya datang. 所以当我们去行上帝要我们去做的事，我们有福了。 Lalu kemudian 2 Korintus 5 ayat 3 bahwa perbuatan-perbuatan kekudusan hidup ini banyak sekali disinggung dalam kitab Bapak Saudara ya. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. 然后在哥林多后书第5章第3节这里也说了， Nah, kekudusan hidup itu adalah pakaian kita. 这个圣洁就是我们的穿着。 Tuhan akhirnya menemukan kita berpakaian. Ada yang kita benar-benar buat selama kita hidup dan itu berkenan kepada Tuhan. 就是穿着的是，就是我们是否我们的行为符合上帝的旨意， Ya, hal-hal ini yang perlu kita persiapkan Bapak Saudara. 就是这些事情我们要预备好的。 Nah, ketika hari kedatangan Tuhan itu atau pada zaman akhir akan dinyatakan, 当世界末了要来临的时候， hendaklah kita dari sekarang memikirkan, kita pedulikan bagaimana keadaan kita nanti. 我们要好好来预备我们将来要面对的是什么东西。 Karena hari itu semakin mendekat, 因为这个世界末了的时间， kita perlu mengarahkan diri kita dengan sungguh-sungguh pada soal kematian kita, Bapak Saudara. 因为我们要预备好，当我们要面临了这个死亡的时候， Memperbaharui pertobatan kita terhadap dosa. 我们要悔改我们的所犯的罪。 Apa yang kita janjikan, apa yang kita sepakati terhadap perjanjian dengan Allah. 我们已经和神所诺言的、所承诺的，我们要好好来去做。 Maka sudah sepantasnya kita bermusuhan dengan dunia ini dan sifat-sifatnya. 所以我们已经和这个世上为敌了。 Dan kemudian kita memiliki kerinduan yang dalam untuk berjumpa dengan Kristus. 然后我们也有这样渴慕的心来遇见我们的上帝。 Hal-hal seperti ini perlu kita perhatikan, perlu persiapkan untuk kehidupan zaman yang akan datang itu. 这样的事情就是我们要预备好的来迎接将来的。 Yang kita tidak boleh lupakan 然后我们 adalah 不要忘记的就是 fakta tentang kedatangan Kristus kedua kali membawa penghakiman. 就是上帝再来的时候，就是带了这个审判。 Dalam Matius 25 ayat 6 dikatakan, waktu tengah malam terdengarlah suara yang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Tak ada seorang pun yang tahu karena itu bicara tentang tengah malam, Bapak Saudara. 因为在马太福音刚才第25章第11节到第12节这里说，这些 Ayat 6. 就是刚才说了，半夜有人喊着说：“新郎来了，你们出来迎接他。” Kemudian ayat 11 dan 12 dikatakan di situ, kemudian datang juga gadis-gadis lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. 然后在第11节到第42节这里说，其余的童女随后也来了，说：“主啊，主啊，给我们开门。”他却回答说：“我实在告诉你们，我不认识你们。” Ya, apa yang Tuhan katakan dalam perumpamaan ini sebenarnya saat ini pun kita rasakan, Bapak Saudara. 这里上帝给的比喻，其实在我们现代我们也是感受到的。 Mempelai pria itu datang berlambat-lambat. 就是这个新郎来的时候是慢慢延迟的来的。 Apakah itu mungkin sebuah ujian atau mungkin sedang persiapan sesuatu, saya kurang mengerti. 是否是一个试探呢，或者什么东西我不知道。 Barangkali antara kita banyak orang percaya yang akhirnya mundur dari imannya karena janji Tuhan yang tak kunjung datang. 可能我们相信上帝的当中，有些人他们慢慢的远离了上帝，因为他们觉得上帝的允许到现在还没有实现。 Yesus berjanji bahwa dia akan kembali. 因为耶稣说他将会来，
Tahukah saudara bahwa sejak dari rasul-rasul pun Yesus sudah menjanjikan demikian? 因为在使徒的时代，耶稣也是这样说，他将要 Tapi 来 sampai 啊。 sekarang belum digenapi. 但是到现在呢，还没来。 Tetapi fakta yang sesungguhnya, ya, sebelum walaupun memang belum terlihat bahwa Tuhan itu akan datang. 但是虽然还没有看见到，还没有看到，还没有感受到，但是呢，耶稣会将来的。 Seperti dalam cerita perumpamaan itu bahwa mempelai itu datang sosok dia datang tengah malam, Bapak Saudara, saat yang tidak disangka-sangka. 因为刚才我们所读的经文，这个新郎来是在半夜呀、没有人知道他突然间在半夜来。 Nah, gadis-gadis yang mempersiapkan diri dengan segala keperluannya itu segera masuk ke pesta perkawinan itu. 然后这个5个童女已经准备好的，他就是和他同在这个宴席里面的。 Tetapi bagaimana dengan gadis-gadis bodoh ini? 然后关于这些5个遗着的童女怎样呢？ Mereka sibuk membereskan pelitanya yang hampir padam. Kemudian mereka berlari mencari minyak dan kembali, namun sayang pintu telah ditutup. 他们在忙着关注他们的灯，然后去找那些要玩的油。但是当他们回到那个宴席的时候，这个门已经关了。 Dan tidak ada yang lebih pahit dari penolakan yang kita baca di sini, Bapak Ibu Saudara. Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. 然后还有更绝的话，就是说我实在告诉你们，我不认识你们。 Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. 我实在告诉你们，我不认识你 Itu 们。 yang dikatakan orang di seberang pintu di dalam. 这就是在宴会里面的人告诉这些童女的， Bapak Ibu 这 Saudara 些 yang kasih 遗 itu 着的 kan? 童女的。所以，亲爱的弟兄姐妹们， Cerita ini ada di dalam konteks orang-orang Kristen. 这个故事呢，在我们身上是发生的。 Jadi orang gadis-gadis bodoh itu bukanlah menunjuk orang-orang kafir, Bapak Ibu, bukan. 所以，这个五个遗着的童女，不是说那些不相信神的 Atau 人， mereka yang tidak percaya Tuhan, bukan menunjuk ke sana. 不是代表着不相信神的人， Tetapi mereka tidak dikenal oleh Tuhan. 但是他们，当时上帝不认识他们。 Ini yang menjadi renungan bagi kita, Bapak Saudara, bahwa termasuk jenis yang manakah kita? 这个是我们大家要一起来思想的，我们是属于哪一派的， Ini 哪一 ditujukan 组的？ kepada semua orang Kristen, Bapak Ibu. 这是关于到这个说这个的意思，就是说我们这些相信神的人， Jangan berkata bahwa gadis-gadis biasa itu baru orang Kristen, lalu kemudian dari gadis yang bodoh itu ya orang-orang yang di luar sana. 不要觉得这个圣经说的聪明的童女是我们相信神的人，然后5个童女遗着的5个童女是那些不相信神的人，不是。 Kenapa saya berkata demikian? Di awal tadi saya katakan bahwa mereka sama-sama menyambut mempelai, artinya mereka tahu bahwa Yesus akan datang. 为什么我这样说呢？因为刚才我所说的10个童女，他们是一组的，他们是准备要来迎接新郎的。 Nah, di dalam kekristenan ternyata ada 2 jenis kelompok yang berbeda, Bapak Saudara. Ini yang perlu kita perhatikan dan renungkan baik-baik. 所以说，就是在相信神的这些人呢，他们有2组，就是一组是这个属于这个遗着的，还有一组就是属于这个聪明的。 Yang mereka yang mempersiapkan diri dengan benar, dengan imannya, ketekunannya, kesetiaannya, berjaga-jaga dengan mereka yang sama sekali tidak peduli dengan hal itu. 就是一些已经准备好这些他们所预备的东西和这些还没有预备什么东西的人， Dan Tuhan katakan kepada dia, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. 不要让上帝回答我们说：“我实在告诉你们，我不认识你们。” Lalu saudara, waktu saya masih remaja, waktu sekolah begitu ya. 当我还年轻的时候， Kalau misalkan saya Saya berjumpa sangsi, dengan orang-orang tua begitu ya, ketika di jalan atau di mana saja, 当我遇见了一些比我年长的人的时候， mereka selalu berhasil menebak saya. 他们就是他们会猜到了我， Oh, kamu putrinya si Anu ya? 你是这个某某人的女儿。 Kebetulan bapak saya seorang guru, jadi disebutnya, oh kamu putrinya guru Marnala ya? Itu nama bapak saya ya. 就是说你是这位老师的女儿吗？ Hampir semuanya dan tepat. 很多人的问就是对的。
Saya tidak tahu kenapa mereka begitu bisa mengenal saya seperti itu. 我也不知道他们为什么会认识我。 Lalu kemudian saya mencoba juga lagi. 然后我又再试了， Saya punya foto papa saya yang masih muda belia, masih istilahnya masih perjaka ting-ting kali gitu ya. 我有我爸爸的那个年轻时候的那个照片。 Lalu di foto ini ada papa saya, ada bapak tua saya, abangnya bapak saya, dan kemudian ada mamanya, nenek saya. 然后在这个照片里面有我的爸爸和我的叔叔，我的伯伯还有我的奶奶。 Lalu beberapa teman saya tanya, 然后我问我的朋友， coba lihat foto papa saya waktu kecil gitu ya. 你看我爸爸年轻时候的照片， Coba pilih tebak yang mana papa saya. 你来猜哪一个是我的爸爸？ Lalu mereka bilang, ini nih, langsung tebak, nggak perlu pakai lama. 他们就猜是这个，不用久的时间，他 Ada 们就猜。 beberapa dan memang tebakannya benar. 有很多人猜的是对的， Lalu kok bisa kalian tebak begitu? 我就是奇怪，为什么他们猜的为什么会猜的对？他说因为很像， Mirip dengan papa. 因为你的脸很像你的爸 Bukan 爸， bapak ya, saya nggak panggilnya nggak apa-apa kali ya. Ini kayak di kota, bapak mirip dengan bapak gitu ya. 因为你太像你的爸爸了。 Nah, saya udah produk kesekian tapi masih mirip dengan bapak saya, bapak ibu saudara. 我的爸爸已经和我的爸爸差别那么多，但是还猜得对。 Karena apa? Mungkin wajah semua ini saya itu hampir sama dengan bapak saya, 因为 bapak 什么 saya. 呢？因为我的脸孔这些就是和我的爸爸一样， Sehingga orang mengenal saya anak daripada si Anu. 所以人家会认识我是这个人的孩子。 Saya yakin bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kenapa tidak mengenal orang itu? Karena orang itu sama sekali tidak ada kemiripan dengan Bapa di surga. 我相信刚才这个5个愚拙的童女，为什么上帝这样说？我不认识你们呢？因为在他们的身上没有上帝所看到有和他一模一样的事情。 Menyatakan diri sebagai orang Kristen, tetapi kehidupan mereka sangatlah jauh dari kehidupan yang diinginkan oleh Bapa di surga itu. 我们说我们是基督徒，但是在我们的生活上却远离了上帝所要求我们去行的这些事情。 Tetapi kehidupan mereka yang mirip dengan Bapa di surga, mereka lah yang akan menikmati pesta perkawinan itu. Sehingga dikatakan, engkau hamba yang baik dan setia, masuk dan turut dalam kebahagiaan Tuhanmu, Bapak Ibu Saudara. 但是如果这些相信神的人去行上帝所他们要他们去做的事情，他们就是配进入宴席的。 Tetapi kepada mereka yang Kristen, yang hanya sekedar Kristen tetapi tidak mengenal Bapa, yang tidak melakukan kehendak dari Bapa itu, Tuhan bilang, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. 但是如果这些没有去行上帝所他们去做的，上帝就会告诉他们，我不认识你们。 Ini yang menjadi perenungan bagi kita Bapak Saudara. 就是今天早上我们要 Supaya 去 mulai dari 思想。 sekarang kita berbenah diri, kita mempersiapkan diri untuk menjadi seorang gadis yang bijaksana. 直到今天我们可以预备好，我们会像这个5个聪明的童女这样去做。 Jangan menunggu bel pulang itu berbunyi. 不要等回家的铃声响， Karena apabila sudah datang waktunya, tidak ada seorang pun yang bisa menolak. Semua akan terlambat. 因为如果这个回家的铃声已经响的时候，已经没有时间让我们退回了。 Kedatangan Yesus itu membawa upah bagi yang setia. Pesta anak domba Allah disediakan. 上帝的到来，对我们这些预备好的人，就是我们有福了，我们可以和他同在那个同席。 Namun sekaligus membawa penghakiman kepada orang-orang yang tidak setia, yang bodoh, yang tidak mempersiapkan 然 dirinya. 后上帝的到来，第二次的到来也带来了这个审判，对这些愚拙的人。 Maka tugas kita yang utama adalah berjaga-jagalah, bangun dan berjaga-jagalah. 所以我们的责任就是我们要警醒，因为那时辰我们是不知道的。 Kenapa? Karena kedatangan Tuhan itu tidak menentu. 因为上帝的到来是我们不知道的， Tidak seorang pun yang tahu. 没有任何人会知道， Tapi pasti datang. 但是一定来。 Itu sebabnya kita perlu membangun persekutuan dengan Tuhan hari demi hari. 所以我们要与神有一个亲密的交流交通。
Takutlah akan Tuhan setiap hari dan senantiasa. 我们要仍然敬畏我们的上帝。 Dengan demikian kita mempersiapkan diri dari sekarang untuk kehidupan zaman yang akan datang. 直到我们有这样的心来预备好，对我们的将来准备好了。 Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin untuk kebenaran firman-Nya. 希望上帝祝福我们，我们来祷告。 Terima kasih Bapa yang baik. 感谢你天父， Biar kiranya firman-Mu hari ini yang kami dengarkan bersama 希望你今天的信心能够祝福我们， menjamah menyentuh setiap kami. 来触摸我们每个人的心， Supaya kami berlaku seperti gadis-gadis yang bijaksana, bukan gadis-gadis yang bodoh. 直到我们可以我们可以像刚才5个聪明的童女一样， Kami mempersiapkan diri kami, iman kami untuk kami berjaga-jaga bahwa Tuhan akan segera datang. 我们预备好我们的生命，预备好我们的信心来迎接你。 Jangan biarkan kami terlena dengan kehidupan dunia ini Tuhan. 不要让我们因为了这个世界而远离， Jangan biarkan kami tertidur dalam iman kami. 不要让我们沉睡在我们的心 Merasa 上， seolah-olah semua baik-baik saja. 不是好像我们的觉得我们是好好而已， Tetapi kami tidak tahu bahwa iman kami sudah jatuh. 其实我们的信心已经跌落 Tuhan。kiranya mengampuni setiap kami. 上帝希望你怜悯我 Kami 们， mau memulai hari kami 我们要从今天开始，我们 dengan 要 mengarahkan diri kepada Tuhan. 把我们的心 Mempersiapkan 专注 apabila 在你， Tuhan datang menjemput kami. 预备好等到你 Karena 来到 kami 你接 tidak 我 tahu 们， kapan itu 因为 terjadi. 我们不知道你何时来。 Tapi ketika engkau datang, engkau mendapati kami setia. Engkau mendapati iman itu pada kami dan engkau mendapati kami berpakaian. 但是当你来到这个世上的时候，一见到我们的时候，你就看到了我们预备好了我们的生命，我们的信心来迎接你。 Ini kami Bapa. 这是我们， Kami serahkan diri kami 我们把我们的一切交托在你。 Semua jemaat Tuhan yang mendengar, 你的会友们所听到的会友们， kiranya terjemahkan bagi mereka sesuai dengan pemahaman pengertian mereka 求你来让他们了解你的信心， yang sangat terbatas. 有限的来自你， Namun engkau jauh melampaui dari semua itu. 但是你的能力是无限的， Engkau sanggup memberikan pengertian yang baru bagi kami, 你有这个能力来让我们了解， sehingga kami mengikut kepada Roh-Mu yang kudus itu. 直到我们会跟随你的圣灵。 Terima kasih Bapa. 感谢你天父， Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 这是我们祷告，奉耶稣基督的名祷告。 Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Ya, kita akan masuk dalam perjamuan kudus, Bapak Saudara. Kita buka Alkitab kita sebagai penetapan akan perjamuan kudus 我们要进入圣餐，我们要打开我们的圣经。 dengan iman kita. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. 哥林多前书第11章， Pasal 11 ayat 23 sampai 29. 哥林多前书第11章第23节。 Saya akan baca bagi saudara sambil saudara memperhatikan di Alkitab bagi saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya.
Baik Bapak Saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, 那我们还没有进入圣餐的时候， saya perlu memberikan beberapa arti dari perjamuan kudus ini bagi kita. 我要让大家了解一下我们要进入圣餐的意思是什么。 Perjamuan kudus ini adalah peringatan akan Kristus 圣餐的是我们要纪念我们的耶稣基督， dan juga menjadi proklamasi akan kematian Kristus. 就是纪念上帝为我们死的。 Nah, perjamuan kudus ini melambangkan kesatuan kita dengan Kristus dan juga kesatuan kita dengan sesama. 圣餐的意思就是我们和上帝为一，也和我们大家会友们合一。 Perjamuan kudus adalah tanda atau materai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dengan kita. 也证明了我们和上帝是没有一些东西可以拦阻的，就是统一的。 Dan perjamuan kudus ini merupakan jaminan kedatangan Kristus yang kedua kali. 也是保证耶稣基督将第二次再来到这个世界。 Jadi apabila kita mengambil waktu untuk mengikuti perjamuan kudus, Bapak Saudara, itu merupakan sebenarnya sebuah kebanggaan. 所以，如果我们有这个时间来领受这个圣餐，这是对我们说是有福的， Dan maknanya yang begitu dalam. 因为它的意义有那么 Karena 大， ini bicara tentang hubungan kita dengan Kristus. 就是讲到我们和上帝的一个亲密的关系。 Jangan pernah menganggap ini sepele atau bahkan mengabaikan. 所以，千万我们不要忽略了这个圣餐的意思。 Ini adalah tubuh dan darah Kristus 这是上帝的血，上帝的 yang diserahkan 肉 bagi kita. 他已经为我们死。 Sesuatu yang sangat mahal, bukan karena murahan, bukan diberikan secara gratis, bukan karena murahan, tetapi karena saking mahalnya diberikan kepada 他 kita. 免费的赐给我们，不是代表这是便宜的东西，但是这是一个贵重的一个东西。 Oleh karena itu dalam kesempatan ini mari kita jemaat yang dikasihi Tuhan, 所以用这个时间，我们大家一起， sesuai dengan firman Tuhan, menguji dirinya sendiri. 我们要审查我们自己， Kita menguji diri kita di hadapan Tuhan 我们在上帝的面前审查自己， dalam hadiratnya. 在他的大能上， Bagaimana kita hidup? 我们如何活着？ Apakah kita sedang melakukan kebenaran firman-Nya atau sedang berbuat seolah-olah kita sesuai dengan keinginan kita sendiri? 是否我们在做以喜悦上帝所让我们去做的，或者我们去做让上帝不喜悦的事？ Mari kita bangkit berdiri, bukan dengan barang 我们 panas. 大家 Satu 站立起 pujian. 来，我们再唱刚才的那首诗歌。 Bukan dengan barang panas, Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan
hati yang kau jadilah padaku seperti yang kau ingin. Mari masing-masing kita berdoa kepada Tuhan. 我们一起来在主面前祷告， Kita koreksi diri kita di hadapan Tuhan. 我们在神的面前，我们审查我们自己， Apakah kita tetap setia dalam iman kita kepada 是 Dia? 否我们仍然忠实在神的面前？ Ataukah kita sudah melenceng jauh dari Dia? 是否我们 Mengambil jalan kita masing-masing. 是否我们已经远离了神，自己走自己的路？ Saat Tuhan itu datang, apakah Dia akan berkata bahwa Dia mengenal kita atau tidak mengenal kita? 是否当上帝再来的时候，他认识我们或者不认识我们？ Masing-masing mengoreksi dirinya di hadapan Tuhan. 我们来在神的面前，我们审查我们自己。 Haleluya. Kami orang berdosa kepadamu Bapa. 我们是有罪在里面。 Kalau Engkau tidak mati di atas kayu salib, 如果你不死在十字 maka 架， binasalah kami. 我们就毁灭了， Maka selama-lamanya kami jauh dari hadirat-Mu, 我们就永远远离你 masuk 的 kepada kematian kekal. 我们就进入永恒的死 Tapi。syukur kepada Allah, 我非常感谢你， oleh karena pengorbanan-Mu yang besar di kayu salib itu, 因为你的牺牲在十字架的牺牲， menyelamatkan kami, 拯救了我们， membawa kami masuk dalam hadirat-Mu ya Allah. 带领了我们进入你 Oleh 的， karena darah-Mu yang kudus itu membuka jalan bagi kami, 直到你的圣灵来圣洁了我们， sehingga kami menjadi anak-anak-Mu. 直到我们成为你的儿女。 Engkau melihat setiap kami di pagi hari ini. 你看着我们每个人， Engkau mengetahui ketika kami duduk, ketika kami berdiri. 你了解，当我们坐着，当我们站着， Segala isi hati kami Engkau tahu. 我们每个人的心你都了解，你都知 Tidak ada 道， yang tersembunyi bagimu Tuhan. 在你里面是没有什么可以隐藏的。 Jamalah kami saat ini, 求你触摸我们每个人， supaya kami mengalami Tuhan secara pribadi saat ini. Sudah Lewat mempunyai. perjamuan kudus makan sehidangan bersama dengan Engkau. 直到我们可以感受到耶稣在我们里面，我们可以和你同餐。 Terima kasih Tuhan. 感谢你，上帝， Kami akan menerima tubuh-Mu, 我们要领受你的肉体， menerima darah-Mu. 我们要领受你的血， Kami siapkan hati kami Bapa. 我们预备好我们的心。 Kami minta kepada petugas untuk maju ke depan. Ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti.
Pada waktu malam Yesus diserahkan itu, dia mengambil roti, memecah-mecahkannya, lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Terima dan makanlah. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Dan dia mengambil cawan. Ini adalah darahku yang tercurah bagi kamu, dicurahkan untuk pengampunan dosa kita. Terimalah. Mari kita mengucap syukur untuk darah dan tubuh Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. 感谢你上帝， Terima kasih untuk darah-Mu 感谢你的血 yang dicurahkan untuk pengampunan dosa kami. 为我们而流的， Terima kasih untuk tubuh-Mu 感谢你的身体， sehingga kami diselamatkan dari kehidupan dosa kami, 主让我们从死 masuk 里 dalam satu 被 kehidupan yang baru bersama dengan 这有一 Kristus. 个新的生 Dan 命。 kami yakini Tuhan di dalam kami dan kami di dalam Engkau, 我们也相信我们在你里面能在 kekal untuk selamanya. 永恒的在你。 Terima kasih Allah 感 kami. 谢你上帝， Terima kasih 感 Tuhan. 谢你上帝， Dalam nama Tuhan Yesus kami 让耶稣 berdoa. 基督的祷告。 Haleluya. Mari kita percaya sama-sama 一 katakan. 起来说 Amin. 阿门。 Baik, seberapa kita yang diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari bisa lambaikan tangannya. Mari saudara, kita mau belajar seperti 5 wanita bijak tadi. Kita mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut mempelai kita, yaitu Yesus kita. Amin. Mari sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik, saya minta Pak Siahaan pimpin kita di dalam doa syafaat. Mari kita dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, yang kami sembah, yang kami muliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang menyapa kami di pagi hari ini. Biarlah kami hidup Bapa sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Ajari kami Bapa untuk senantiasa membaca firman-Mu, berdoa kepada-Mu Bapa dalam apa jua pun keadaan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa. Kami juga berdoa Bapa buat semua pelayan-pelayan-Mu yang ada di tempat ini Bapa. Engkau memberkati mereka dan melindungi mereka Bapa. Engkau menyertai hidup mereka Bapa. Ajari mereka untuk senantiasa menjaga kekudusan hidup mereka Bapa. Ajari mereka untuk senantiasa membaca firman-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus begitu juga dengan jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Engkau memberkati mereka dan melindungi mereka. Engkau yang menyertai hidup mereka Tuhan Yesus. Apapun pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan Yesus tolong campur tangan dalam kehidupan mereka. Dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, bisnis mereka, rumah tangga mereka. Tuhan memberkati mereka Bapak. Bagi kami juga berdoa Bapak, perintah kami Pak, Teduh Sabatu Bapak. Tuhan berikan dia kesan terbaik dalam hidupnya dan mampukan dia melewati hari-hari ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkati pemimpin kami Pak Joko Widodo dan berkati semua staf kabinet kerja Indonesia Maju Bapak, agar mereka bekerja sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan Yesus. Jadilah kehendak Bapa di bumi seperti di surga, tengah-tengah bangsa kami, bangsa Indonesia Bapak. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat pergumulan semua jemaat Bapak, Tuhan Yesus memberkati mereka. Berkati juga persembahan yang diberikan oleh jemaat Bapak. Apapun bentuk persembahan mereka Bapak, Tuhan Yesus memberkati mereka dan melindungi mereka Bapak. Tuhan berkati juga kota Batam yang kami cintai ini Tuhan Yesus. Berkati pemimpin gubernur kami yang baru ini Pak Abu Sakar dan Ibu Marina Bapak. Biarlah mereka bekerja sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Amin. Mari petugas yang persilakan untuk kita memberikan terbaik untuk Tuhan kita. Dengan pujian besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahan-Nya
pengumuman yang ingin saya sampaikan, di mana ibadah online dan ibadah offline tetap kita adakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi di tempat ini. Ya, bagi saudara yang tidak bisa hadir ke gereja, saudara tetap bisa lewat Facebook, bisa bersama-sama merasakan hadirat Tuhan, bisa sama memuji Tuhan, bisa bersama-sama merasakan hadirat Tuhan juga walaupun saudara tidak berada di gereja, tapi saudara percaya bahwa Yesus, Roh Tuhan selalu ada bersama-sama saudara, dan juga saudara bisa bersama-sama merasakan firman Tuhan hidup di dalam hidup saudara. Dan juga untuk bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, baik itu di dalam perpuluhan, persembahan ucapan syukur maupun persembahan umum, saudara bisa mentransferkan ke rekening gereja kita, gereja Presbyterian sudah ada tertera di depan, dan saudara slipnya atau bukti transfernya bisa serahkan ke saya. Jikalau tidak bisa juga bisa saya cek ya, saya bisa cek dari internet banking gereja, itu bisa bulan bisa saya print, bisa kita cek, dan laporannya juga akan saya bikin, dan mudah-mudahan minggu depan itu bisa saya share ke kita semua. Demikian pengumuman saya. Janganlah kita semua untuk bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari arahkan perhatian pandangan-Mu kepada Tuhan Allah kita yang berjanji. Dia berjanji akan datang dan Dia akan menepati janjinya. Biar kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta, pengorbanan dan kasih dari Yesus Kristus, bahkan persekutuan yang manis dengan pribadi Roh Kudus kiranya menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami sangat berkat-Mu. Haleluya. Mari orang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Saat teduh kebaktian selesai.